Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Atikah binti Azizul, nombor metrik A18729. Saya adalah ahli kumpulan 12 yang akan membentangkan tajuk logik. Kami kecilkan skop logik itu, kami ambil bahagian falasi. Okey, definisi falasi. Kesilapan atau kepalsuan pada cara kita berfikir atau berhujah untuk mengelirukan atau mempengaruhi orang supaya mempercayainya benar. Okey, maknanya falasi ini adalah perkara yang salah. Perkara yang salah yang bertujuan kita untuk mengelirukan orang lain, mempengaruhi keputusan orang tersebut dan membuatkan orang tersebut mempercayai apa yang kita katakan, apa yang statement yang kita keluar adalah benar dan tepat. Okay, itu adalah definisi. Faktor. Pertama, faktor yang menyebabkan berlakunya falasi. Pertama, kesimpulan yang menyeleweng, di mana kesimpulan yang hasil jauh daripada apa yang patut berlaku, patut kita jangkakan, jauh daripada apa yang kita jangkakan. Kedua, tekanan emosi berlaku apabila falasi berlaku apabila emosi tertekan dan menyebabkan kita keluarkan statement yang salah, statement yang palsu. Ketiga, anda yang meleset. Yang keempat, data atau fakta yang tidak cukup. Tak ada bukti yang cukup, tak ada fakta yang cukup, tapi kita mengeluarkan statement tersebut, ia akan berlakunya falasi. Kelima, bersikap prejudis dan pesimis. Dan terakhir, paksaan. Okay. Falasi ini ada dua bahagian. Pertama, formal, iaitu mudah dikesan. Kedua, tidak formal, iaitu sukar dikesan. Okay, formal berlaku hanya dalam, contohnya berlaku dalam didaktif. Premis betul, kesimpulan akan menjadi salah. Okay, sebagai contoh, premis 1, manusia adalah mamalia. Premis kedua, kucing adalah mamalia. Okay, premis 1 dan 2 betul, dah cantik dah. Tapi sampai kesimpulan, manusia adalah kucing. Berlakunya falasi, berlakunya kesalahan di situ. Itu untuk formal. Tidak formal pula berlaku dalam hujah-hujah induktif. Okay, premis betul, tapi ada perkara yang membuatkannya menjadi kesimpulan yang falasi, kesimpulan yang salah. Okay, kita tengok contoh. Contohnya, premis 1, fenomena geological yang menghasilkan batu, betul. Premis kedua, batu adalah sejenis muzik. Batu adalah sejenis muzik, salah. Tapi bila premis tu mengatakan rock adalah sejenis muzik, ya betul. Rock yang lagu muzik tu adalah sejenis muzik. Okay, menjadikan premis kedua betul. Tapi ia still akan menyebabkan kesimpulan yang falasi, di mana bila gabungkan premis 1 dan premis 2, fenomena geological menghasilkan muzik. Sangatlah salah. Itu adalah tidak formal. Falasi ini memberi banyak kesan yang negatif. Dan yang utama, falasi boleh menggugat keselamatan dan keamanan masyarakat dan negara. Kedua, menjatuhkan maruah, imej dan nama baik orang yang disalahkan, orang yang dituduh. Yang ketiga, penyebaran ajaran agama yang boleh menyesatkan penganut agama tersebut. Penyebaran yang salah akan menyebabkan seseorang agama tersebut sesat. Okay, itu saja bahagian saya. Saya pas pada orang seterusnya. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Sia Chang An dengan nombor metrik A1811494. Terdapat 3 kategori falasi, iaitu falasi genetik, falasi berdasarkan emosi, dan falasi umum. Falasi pertama dalam falasi umum ialah falasi soalan perangkat. Falasi ini kebiasaannya terdapat soalan tersembunyi yang telah diimplikasikan dalam soalan tersebut mengenai sesuatu perkara yang belum dibuktikan. Tujuannya ialah memerangkap seseorang untuk menjawab soalan tersebut. Contohnya, adakah anda masih menghisap dada? Orang yang menjawab soalan ini mengakui secara implikasi bahawa dia pernah menghisap dada. Tidak kira jawapannya adalah ya atau tidak, sebab terdapat soalan tersembunyi, iaitu pernahkah anda menghisap dada? Falasi yang seterusnya ialah falasi kemalangan. Falasi ini berlaku apabila seseorang cuba mengaplikasikan suatu peraturan umum ke atas suatu situasi yang tidak relevan.
Berdasarkan peraturan umum yang diujukan, ia digunakan pada kes tertentu menyebabkan penafian ujuk. Contohnya, memandu melebihi had laju adalah salah di sisi undang-undang. Falasi berlaku apabila peraturan ini diaplikasikan dalam situasi yang tidak relevan, yaitu ambulans tidak boleh dibantu melebihi had laju. Falasi yang ketiga ialah falasi jalan tengah. Falasi ini dilakukan apabila kita mempercayai bahawa mengambil jalan tengah ataupun sikap sederhana antara dua perkara yang ekstrim adalah cara yang terbaik. Falasi ini dipercayai mampu memuaskan hati kedua-dua pihak. Contohnya, seorang atuk mendapati cucunya yang berumur 15 tahun merokok. Oleh kerana tidak mahu membuatkan cucunya merasa tertekan, beliau mengambil jalan tengah dengan menasihati cucunya supaya mengurangkan kekerapan merokok, dan bukannya meminta cucunya berhenti merokok dengan segera. Falasi yang seterusnya ialah falasi ad nauseam. Ad nauseam merupakan suatu istilah Latin yang digunakan untuk menghuraikan sesuatu perkara yang berterusan sehingga ke tahap royak. Hujah ini sentiasa dilakukan secara berulang-ulang sehingga tidak ada orang yang mengambil berat untuk membincangkannya lagi. Contohnya, A berkata, hukuman mati adalah salah, kita harus memasukkannya. B bertanya, mengapa hukuman mati salah? B berkata, isu ini telah dibincang beratus-ratus kali dan hujah menyokong hukuman mati telah lama diganti sepotongnya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan memperkenalkan falasi yang lain-lain. Nama saya Chang Shiting dan nombor metrik saya ialah A181005. Falasi yang seterusnya yang saya ingin memperkenalkan ialah falasi menyalahgunakan prinsip. Falasi ini tidak boleh digunakan dalam semua. Falasi ini sering dilakukan pada tempat yang tidak sesuai dengan prinsip atau peraturan. Contohnya, ahli memandu melebihi had laju dilarangkan. Disebabkan tidak boleh memandu kereta dengan pantas pada had laju melebihi 90 km per jam di jalan raya, maka amat tidak memandu kereta dengan pantas melebihi 90 km per jam walaupun di lebuh raya. Selain itu, falasi label. Falasi label menggunakan nama-nama atau perkataan lain untuk menamakan sesuatu benda atau manusia. Apabila labelnya diubah, maka maknanya juga akan berubah. Sebagai contoh, rumah haram digantikan dengan perkataan lain iaitu setingan. Orang gaji disebut sebagai pembantu rumah. Orang tua disebut sebagai warga emas, kanak-kanak cacat disebut sebagai kanak-kanak istimewa, dan negara-negara miskin disebut sebagai negara-negara membangun. Falasi yang seterusnya ialah falasi kejahilan. Falasi ini berlaku apabila kita mempertahankan idea kita dengan mengatakan tidak ada bukti sahih yang mengatakan idea kita itu salah. Hal ini bermaksud, tidak ada bukti yang menentang sesuatu idea, maka idea tersebut dianggap idea yang betul. Sebagai contoh, oleh sebab tiada seorang pelajar yang mengangkat tangan ketika guru bertanyakan soalan, tidak bermakna semua pelajar memahami apa yang diajar oleh guru terbabit. Falasi yang terakhir yang saya ingin memperkenalkan ialah falasi hitam putih atau disebut sebagai falasi dilema. Kita melakukan falasi ini apabila kita menganggap semua perkara dapat dibezakan dengan tepat dan jelas. Falasi ini juga dikenali sebagai falasi dilema kerana ia hanya ada dua pilihan. Sebagai contoh, seorang wanita terpaksa memilih antara keluarga dan kerjaya. Sekiranya beliau memilih kerjaya, keluarganya mungkin akan terabai. Namun, jika beliau memilih keluarga, beliau terpaksa melepaskan kerjayanya. Sekian, terima kasih. Yang itu sahaja daripada saya. Salam sejahtera.
Nama saya Tan Cheng Hang dengan nomor matriks A180122. Saya akan meneruskan dengan falasi yang seterusnya, yaitu falasi kebetulan. Falasi kebetulan ini dilakukan apabila kita percaya dengan sesuatu perkara yang sangat am sifatnya, tetapi kita menganggapkan ia adalah benar bagi setiap kes. Sebagai contoh, polis A menerima rasuah, maka kita menganggapkan semua polis menerima rasuah. Falasi yang seterusnya ialah falasi klis. Falasi klis ini merupakan ayat-ayat seperti perumpamaan, peribahasa, pepatah, dan lain-lain. Masyarakat menggunakan ayat ini sebagai pedoman untuk membuat kerana ia mendorong seseorang berfikir secara tersirat. Sebagai contoh, biar mati anak, jangan mati adat. Dan biar lambat asalkan selamat. Masyarakat akan menggunakan ayat ini untuk membuatkan sesuatu yang tidak betul. Dan seterusnya ialah falasi kiasan. Falasi kiasan ini menganggapkan bahawa dua perkara mempunyai persamaan dan menyangka segala-gala serupa antara kedua-duanya. Sebagai contoh, Akyong dan Abun adalah kembar. Oleh itu, kedua-dua mereka mempunyai perangai dan tabiat yang sama. Dan falasi yang terakhir ialah falasi hujah berbelit-belit. Falasi ini menggunakan kesimpulan dengan menggunakan premis hujah yang diberikan sehingga menyebabkan sesuatu hujah itu berbelit. Falasi ini juga dikenali sebagai falasi petition principi. Sebagai contoh, masakan kakak tidak seenak masakan ibu, kerana masakan kakak tidak seenak ibu. Dan contoh yang kedua ialah, banduan itu adalah seorang pembunuh kerana dia dengan sengaja membunuh mangsanya. Kedua-dua ayat ini menggunakan kesimpulan dengan menggunakan premis hujah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Ahmad Raihan, nomor matrik saya A185309. Saya akan menjelaskan sebuah kategori falasi, yaitu falasi berdasarkan emosi. Falasi berdasarkan emosi terdiri dari 3, yaitu falasi novelty, falasi belas kasihan, dan falasi rayuan khas. Yang pertama, falasi novelty. Definisi dari falasi novelty adalah prinsip kepercayaan bahwa sesuatu yang baru sudah pasti akan lebih baik daripada yang lama. Contohnya, Tahira percaya bahwa iPhone 13 lebih baik daripada iPhone 11 dan segera membelinya walaupun iPhone 11-nya masih berfungsi dengan baik. Yang kedua, yaitu falasi belas kasihan. Definisi dari falasi belas kasihan adalah prinsip bahwa orang menerima pendapat kita dengan cara membuat orang itu merasa kasihan kepada kita. Contohnya, kita ponteng kelas dengan alasan menjaga ibu yang sakit. Falasi yang ketiga yaitu falasi rayuan khas. Definisi dari falasi rayuan khas adalah sebuah prinsip yang dilakukan dalam konteks peraturan dan syarat itu sepatutnya dikenakan ke atas setiap orang, tetapi tidak mau dikenakan ke atas diri kita. Contohnya, tidak melakukan tugasan yang diberikan atas alasan dia adalah anak guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebagian dari kategori falasi genetik, yaitu falasi ad hominem dan falasi ad populum. Yang pertama, falasi ad hominem. Definisi dari falasi ad hominem adalah kita bukan mengkritik ide orang tersebut, tetapi kita mengkritik pribadi orang itu. Contohnya, Ashraf adalah seorang yang pemalas, jadi dia tidak boleh mengundi dalam undian kumpulan ini. Selanjutnya, yaitu falasi ad populum. Definisi dari falasi ad populum yaitu menyimpulkan bahwa pernyataan itu benar karena banyak atau sebagian besar orang mempercayainya. Dengan kata lain, idea asas hujah adalah jika ramai yang mempercayainya, maka ia sudah pasti benar. Contohnya, ramai orang melabur dalam saham, jadi saham adalah pelaburan terbaik. Sebenarnya, terdapat banyak pilihan pelaburan yang menjanjikan potensi keuntungan yang tidak kalah dengan saham. Sekian dari saya. Pembentangan akan dilanjutkan oleh ahli kumpulan saya yang lain. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Eileen Jet. Nombor matrik saya ialah A181860. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan memperkenalkan falasi genetik yang seterusnya. Pertamanya,
Falasi komposisi. Definisi bagi falasi komposisi ialah menyimpulkan sesuatu benar dari keseluruhan kenyataan yang benar. Contohnya, tayar dibuat dari getah, getah digunakan untuk membuat tayar. Pernyataan ini menunjukkan falasi komposisi. Yang kedua, falasi bahagian. Falasi bahagian terbalik dengan falasi komposisi. Ia menyangka sifat-sifat keseluruhan adalah sifat-sifat setiap bahagian. Ia juga menyangka sifat satu bahagian merupakan sifat bahagian yang lain. Contoh ini dapat kerap ditemui dalam iklan televisyen. Seterusnya, falasi inference. Definisi bagi falasi inference ialah kesimpulan atau penilaian yang kita buat berdasarkan bukti-bukti ataupun andaian-andaian yang ada di dalam fikiran kita. Contohnya, kita menganggap kesimpulan tersebut adalah fakta tetapi sebenarnya ia bukan fakta. Akhir sekali, falasi kewibawaan. Definisi bagi falasi kewibawaan ialah menguatkan hujah atau pernyataannya dengan merujuk kepada seseorang yang boleh dipercayai. Contohnya, seorang pemain bola yang terkenal di Malaysia berkata, "Minumlah Milo supaya Anda menjadi sehat dan kuat." Kesimpulannya, konsep dan logik dan penghujaan amat penting dalam membuat kehidupan seharian seperti membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Tanpa pemikiran yang kritis, keputusan yang dibuat mungkin tidak mengambil kira aspek-aspek penilaian dan pertimbangan. Sekian, terima kasih.